Panas. Gitu. Berkomban. Allah. Panas. Suami macam ni tengok. Aku lagi panas tengok kau. Ada yang cakap dah tua-tua ni tak ada makna tu Ustaz. Jangan cakap tua. Bulan puasa ni tiang elektrik nampak pun lawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara bahagia Tuan Muhammad Rais bin Razwan, Pegawai Daerah Kuala Selangor, yang dulu jumpa Kek Kajang Alhamdulillah jumpa Kek Senyar pula kan. Baru tukar ke? Sebulan lebih. Kek Sain pun tak kahwin lagi lah. Alhamdulillah. Begitu juga Tuan Muhammad Tarmizi, mana tuan pengurusi kelab dan begitu juga Puan Nur Hasnita, iaitu pengurusi Puspanita lah. Tak pakailah baju Puspanita ni. Tak muik kata kan. Alhamdulillah tuan-tuan dan muslimin, hari ini ialah kita membicarakan satu topik kan, topik yang topik yang memang tiap-tiap hari dah sekarang ni bawa tajuk tu. Menjelang ni kan, menjelang ni semuanya marhaban ya Ramadan. Tajuk kita orang kata menyambut bulan Ramadan. Orang Arab kan, saya baru balik pada umrah. Masa takut ya. Dia baru gia satu memang belum kuat lagi. Kau jari aku menjorit aku kejah balik. Sabarlah, belum lagi. Kan? Okey ya. Baik, okey. Saya balik pada umrah hari tu dan memang saya ingat saya pergi umrah, saya relax sikit lah. Rehat, tak ada dah. Orang Malaysia ramai. Saya ingat kan, apa kan, dekat sana bayangkan ramai betul orang Malaysia. Sebab yang tertunggak gitu yang belum pergi lagi kan. Berhenti dekat hentian rehat tu. Al Jazeera yang hentian rehat, sampai pernah pergi umrah dia tahulah hentian rehat bukannya selesa sangat pun. Masjid kecil, surau kecil, tempat ambil wuduk dekat dalam jamban tu. Bayangkan berhenti tu 25 ke 30 bas orang Malaysia saja. Macam mana kan? Jadi saya kata tak ada ketompek yang tak ada orang Malaysia. Pergi Hudaibiyah jumpa orang Malaysia, pergi Taif jumpa orang Malaysia. Yang tak tahan tu ambil gambar boleh. Ada satu makcik tu, Ustaz nak ambil gambar boleh? Bukan semalam dah ambil ke? Semalam baju lain lah. Dia tukar baju dia ambil gambar. Payah macam ni kan. Dan balik tu alhamdulillah. Balik aja 12 hari bulan saya landing, alhamdulillah 99% lah penumpang positif COVID. Antara yang negatif saya dan 2 orang lagi lah negatif. Masa keluar daripada flight terus orang kata kuarantin, wajib 5 hari di hotel di Seremban. Saya pilih hotel, siang kan kat rumah kan anak kecil apa semua kan. Jadi bila tengok budaya dekat sana ramai, baru ingat patutlah ramai. Sebab di Mekah, di Madinah ni menjelang ni kita bulan Rejab, Syaban ni memang dia beria ni. Bulan Ramadan lagi ramai nanti insya-Allah. Tetapi hari ni saya nak beritahu pada siapa yang belum pergilah. Sebab sekarang kos makin mahal dan ibadahnya makin susah. Maksud makin susah apa? Siapa dah pergi umrah? Siapa dah pernah pergi umrah angkat tangan? Umrah haji dah pernah pergi angkat tangan? Tak ramai. Siapa yang dah pernah pergi? Ingat tak dulu kita setakat nak ziarah makam Nabi, masuk lalu je kan. Sekarang nak ziarah makam Nabi beratur 1.5 km. Jadi ramai yang dapat tengok bumbung luar lah, yang dah pernah pergi kan. Raudah orang perempuan menangis tak dapat masuk.
Nasib-nasib dia kena booking. Orang lelaki boleh lagi lah nak usahakan masuk, tapi perempuan payah. Kos makin mahal. Tapi nak bagi tahu kenapa ramai, sebab Rajab Syakban ni memang orang Arab ni memang kerja betul. Sebab orang Arab ni masuk aja Rajab, dia dah terbayang Ramadan. Orang Kuala Selangor belum Rajab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Dia lagi jauh. Dia lagi jauh. Jadi yang dia heboh baju gayo kan. Yang dia heboh envelope gayo. Dia nak pejabat daerah, dia dah mula tampah dah kad gayo pejabat. Envelope bila minta dekat-dekat nak gayo tu takkan dapat 10 kan. Heboh nak banyak duit bukannya ada. Nak masuk dalam tu bagi kat orang kan. Tapi itulah dia. Kan persediaan kita Syawal tu lebih daripada Ramadan. Orang Arab dia dah ready dah baju untuk tarawih. Dia dah ready dah ni selipar capal dia nak pakai untuk pergi tarawih. Dia dah ready dah ni duit ni dia dah siapkan dah RM60. RM60 maknanya RM2 sehari untuk dia sedekah. RM2. Dia letak lah RM60 dah ready dah. Dia dah susun dah duit tu. Maknanya nak persediaan untuk Ramadan. Jadi bila kita sebut Ramadan ni ada kaitan tak dengan kerja kita? Ada. Ada orang bila dia berpuasa nak mampu mana hidup bila bekerja. Allah, kau pahal kau? Puasa. Jangan puasa. Kau tak puasa ke? Ada orang tu relax ya kan? Ada orang tu puasa relax ya. Zaman Nabi dulu berapa orang? Dia kata dia. Nasi ada kat bibir tu. Kan? Macam yang dalam media sosial yang kongsi drama tu kan. Ya zaman Nabi dulu berapa orang? Perang Badar, berpuasa dan menang pertempuran. Jadi kita kenalah kuat semangat. Nasi ada kat bibir tu. Dia tak perasan. Kan? Tapi bila kita sebut tentang puasa ni, Ramadan ni apa maksudnya? Kita ni ulang kaji je, bukan nak ajar sangat lah kan. Marhaban ya Ramadan. Kita nak menyambut Ramadan ni, kita kena kenal lah. Macam nak menyambut Samsul Debat, kena tahulah siapa yang datang. Siapa dia Samsul Debat? Kan? Kalau tidak, takkanlah dia ready kamera waktu aku masuk tadi. Berdiri dia nak ambil gambar aku. Mana dia kenal lah. Kan? Nak kena kenal siapa yang nak datang. Kan? Jadi yang saya pula nak datang sini nak kena tahu nah ke mana tempat minum yang sadap kan, minum nasi lemak Pak Abu kan, naik yang podeh sambal gilo betul kan. Saya kata dia podeh ni boleh podeh, pesan kat dia podeh ni boleh podeh tapi jangan sampai hilang rasa. Noni 9-nya podeh biar dia berasa. Bukan podeh sampai kau hilang nyawa. Tahu. Macam kita pergi nasi ayam Pak Gembus yang dia ada yang paling pedas ataupun tak pedas. Yang tak pedas pun pedas dah. Ada yang ayam Pak Gembus satu tu. Ayam penyet amna dah. Nuklear. Gila betul. Sambal nuklear, gunung berapi dengan mancing api dia main macam tu pula kan. Tapi itulah, bukan itulah nak cerita. Tapi Ramadan berasal dari perkataan ramdu. Kita nak kena kenal ni. Ramdu tu apa? Maksud ramdu tu panas yang menyengit. Panas yang menyengat. Kau tak faham pula kan? Panas yang menyengat. Panas betul-betul. Tu sebab bulan lain dia tak buat perangai macam tu orang perempuan. Bulan puasa pula dia rajin berkemban. Apa hal? Panas. Berkemban. Allah. Panas. Suami macam ni tengok. Aku lagi panas tengok kau. Ada yang cakap dah tua-tua ni tak ada mana dah ustaz. Jangan cakap tua. Bulan puasa ni tiang elektrik nampak pun lawa. Jangan main-main. Masa tu tak faham pun lawa mana. Tiang elektrik. Semua nampak lawa. Kan? Bulan puasa. Manakala as-siyam. Apa maksud siam? Maksud siam ni, kata orang Melayu, Thailand. Tu siam. As-siyam maksudnya menahan diri. Dari segi yang lain pula maksudnya menahan diri daripada bepergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Kata Ibnu Manzur,
As-siyam itu perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan tak boleh, faham. Minum tak boleh, faham. Nikah. Boleh tak nikah bulan Ramadan? Elok sangat. Langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung sebelum sahur. Confirm tak ramai datang. Makan beradab waktu sahur. Yang ketiga akad nikah orang datang pun tak ramai, semua muka macam ni. Ya, alhamdulillah jimat belanja tak ramai. Tapi maksud nikah yang tak boleh tu adalah perbuatan orang bernikah tu. Memang saja datang perbuatan menikah, perbuatan orang menikah tu waktu siang hari. Sinilah ya, sini. Duduklah dengan abang. Tuan-tuan duduk. Dah mula tangan dia merayau dah. Dah duduk tu dah peluk-peluk pula. Hari ni tak nak cium abang ke? La ilaha illallah. Bulan puasa siang kena jaga perbuatan orang bernikah. Dan yang keempat, berbicara. Maknanya bulan Ramadan ni hati-hati dengan apa yang kita cakap. Jangan cakap benda yang sia-sia. Sayyidina Abu Bakar dulu ketika hidupnya pernah dia ambil batu masuk dalam mulut dia untuk mengelakkan dia bercakap benda yang bukan-bukan. Masuk batu dalam mulut, dia kumam jadi dia tak boleh cakap. Hari ni tak payah masuk batu dalam mulut, bagi handphone kat tangan, diamlah. Cuba tengok tu, berapa ramai orang handphone kat tangan tu. Tengah menaik-naik, alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Kau dah ambil gambar tadi kan, kau share kat orang. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Post yang pertama sekali. Dan dia mula baca komen. Ada komen, ada komen. Untunglah. Seorang lagi komen, kenapa aku tak tahu? Seorang lagi komen, tak ajak pun. Macam-macam lah kan. Itu biasa. Kan? Jadi as-siyam ni sebenarnya dari segi istilahnya, dari segi syaraknya adalah perbuatan kita menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari kerana Allah. Itu dia puasa. Dan puasa ni katanya ada 3 grade, 3 kategori. Kategori pertama puasa umum. Itu standard budak darjah 5. Dia menahan lapar dan dahaga sahaja. Ya, menahan lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tu saja. Benda lain dia tak jaga. Semayang tak, apa tak. Itu kategori standard budak darjah 5. Masalahnya budak darjah 5 pun semayang sangat. Budak-budak sekolah agama kan, dia memang semayang, jaga semayang. Kategori kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada makan dan minum, perkara membatalkan puasa. Malahan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak nak buat. Wah, tu dia. Takut dia buka TV. Takut dia melayan handphone banyak-banyak. Takut kan totokan TikTok tu orang tengah berjoget. Melambak paut Kan ada orang kan tulis. Orang perempuan jangan pakai lagi ayat tu Ada orang cakap, suka hati akulah akaun aku. Yang kau sakit hati pesal. Kau janganlah tengok. Salah Kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita kongsikan. Jadi janganlah nak tulis kan, bukan-bukan. So tulis tu pun dikategorikan sebagai apa yang kita lafazkan. Apa yang kita zahirkan. So hati-hati. Kan? Dan begitu juga yang ketiga, puasa kategori yang terbaik ni, kategori Nabi, para sahabat dan tabi'-tabi'in ni, puasa apa? Jangan langsung tak fikir pasal dunia. Kita hari ni berpuasa pagi, kita dah tahu dah berbuka puasa kan mesti ada makanan. Ya. Tapi zaman Nabi dulu tak ada, memang tak tahu ada makanan apa. Ikutlah rezeki apa yang ada. Dan yakin dengan rezeki Allah. Ada orang tanya saya 3 bulan lepas, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Soalan dia lain macam tu. Saya kata dia bukan salah alamat, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Alah. Orang tu buta. Buta apa? Buta hati. Sebab nikmat rezeki tidak semestinya sama macam yang kita nak. Rezeki kan, ada orang tu nama dia Raiz,
Penat lah, sibuk kajang ni. Aduh, langsung sampai kat Kuala Selangor. Rezeki. Menjelang Syawal, duduk sini relax. Relax sikit lah. Iya, lain. Kerja di mana lain dia punya tension. Di kampung lain pula tension. Lambu kabau semua cari Tuan Rais. Poning kepala. Cerita-cerita pasal lambu kena curi. Cerita pasal ni kabau ada masalah. Ni kebun bondang. Semua jumpa dengan Tuan DO kita. Itu sebab saya kata, sebenarnya setiap tempat ada cabaran dia. Lain padang, lain belalang. Kan? Jadi makna kata, macam tu juga dengan Ramadan ini. Ramadan ini sepatutnya menjadikan kita manusia yang lebih baik. Kenapa? Dua perkara yang paling penting dalam Ramadan ini adalah pertamanya ibadah kita. Yang keduanya yang pertama ibadah puasa itu sendiri, yang kedua ibadah lain yang menghidupkan puasa. Dan kalau kita tengok, mengapa kita berpuasa? Sebab apa kita puasa? Soalan tanya. Kenapa kita puasa? Mak akan jawab kat anak apa? Kenapa kita kena puasa? Puasa je lah, dah orang semua puasa. Apa jawapannya? Kenapa kita kena puasa? Mama. Mengada Kuala Selangor, mama nyampah aku. Kampung-kampung lah, ngadu. Kan? Kenapa kita kena puasa, mama? Kau Islam ke tidak? Mak dia pula, punya garang mama tu. Islam ke tidak? Puasa je lah. Orang Islam memang kena puasa. Kenapa kita kena puasa? Entahlah, pada zaman atuk kau dulu memang semua puasa bila Ramadan ni, kata. Payah sangat. Agaknya lah ada tak pergi jawapan nak bagi. Paling baik sekali jawapan, kenapa kita kena puasa? Sebab Allah suruh. Habis itu. Allah suruh nak. Kita kena taat perintah Allah dan Rasul. Bila Allah suruh kita buat. Allah suruh kita tinggalkan, kita tinggalkan. Masa bila Allah suruh? Semalam. Tu jawapan. Mak itu copek pula. Masa bila Allah suruh? Allah dah suruh dekat dalam Al-Quran. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, dia tak cakap wahai orang-orang Kuala Selangor. Dia tak cakap wahai orang kelip-kelip kampung Kuantan. Dia tak cakap wahai orang. Dia tak cakap. Dia tak sebut orang Islam pun. Dia sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Maknanya kalau orang tak puasa, boleh jadi dia jadi orang yang tak beriman. Geng plastik hitam tak beriman. Kan? Jadi makna kata jangan main-main. Tu je hukum dia. Paling senang kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Hujung dia tu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi makna kata tak semua orang dapat takwa. Macam hari ni, pagi ni kan, kita semua dengar ceramah. Mudah-mudahan kamu faham. Mungkin ada yang dengar golak-golak sampai kesudah tapi tak faham. Mungkin ada. Sebab kefahaman ni bukan semua orang dapat. Ada orang datang mungkin nak dengar ceramah, ada orang mungkin nak dapat pahala, ada orang sebab majlis ilmu ni taman syurga. Ada orang juga datang, aku dah charge handphone malam tadi bateri penuh, mudah-mudahan dapat selfie. Kan? Tengoklah niat masing-masing. Kan? Tengok niat masing-masing. Dan kenapa kita kena puasa? Apakah kebaikan yang antaranya? Pertama, supaya kita dapat menghayati kehidupan orang yang lebih susah daripada kita. Pengiktibaran puasa. Kita makan kan, kalau kita tengok ada orang tak makan. Rupa-rupanya ada dekat pejabat kita ajak makan, tak nak, tak apalah, pergilah, aku dah okey dah, aku dah makan. Ada tak apa, rupa-rupanya dia tak ada duit pun. Duitnya dikerjakan oleh suaminya yang tidak bertanggungjawab. Habis duit belanja dia tak ada dah. Kadang-kadang Maggi dekat pantry pejabat dia curi bawa balik. Ada orang macam tu berlaku. Seorang lelaki daripada Rohingya menelefon ketika Mufti Arab Saudi sedang bagi kuliah.
Dia kata, ya Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Bayangkan. Orang susah, dia tanya soalan, apa kita nak makan? Orang kaya tanya, kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan cerita tu lah, tak. Dua yang pertama tu jamin, yang ketiga tu abaikan. Orang yang susah, apa kita nak makan ni? Apa kita nak makan ni? Tak ada makanan. Orang senang, kat mana kita nak makan? Cuba tanya diri sendiri, kita masuk kategori mana? Kebanyakan kita, malam ni akan kat mana? Bang, malam ni malas lah nak masak. Bang, agak-agak malam ni akan kat mana? Cita-cita. Itu soalan yang boleh membawa kepada pergaduhan. Sebab biasanya tak ada keputusan yang jelas tentang dekat mana kita nak makan. Kan? Kita dapat sedar ada orang yang susah. Bila kita puasa ni, kita sedar ada orang lagi yang susah pada kita, maka kita akan ingat bila kita lapar, macam ni rasa orang tak makan. Begitu juga yang kedua, mendidik diri kita untuk kawal hawa nafsu. Yang ketiganya, menyucikan jiwa kita dan menyuburkan sifat pemaaf, sifat jujur dan juga sifat bertolak ansur. Okey. Bulan puasa, selain bulan puasa, marah ni. Mana anak ni? Asal lambat balik. Tampang apa pasal lambat? Jangan marah anak dia. Masuk bulan puasa, bang, anak kita lambat balik, bang. Biarlah. Ingat lagi balik lah tu. Dia dah tak larang. Nak marah pun malas. Kan? Jadi sabar tu ada. Kan? Kan kalau aku marah kan langsung berbuka. Baik tak ya? Bayangkan zaman Nabi dulu, ada dua orang perempuan. Ada dua orang perempuan mengumpat punya teruknya sampai dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, bolehkah kami berbuka puasa? Haus sangat nak punya teruknya mengumpet pasal orang sampai nak berbuka. Sampai nak minum punya teruk haus tu. Nabi jawab apa? Kau tak payah nak minta dengan aku nak berbuka kerana sesungguhnya kau dah berbuka dah pun. Tak percaya, cuba kau luahkan apa yang ada dalam mulut kau tu. Bila dia luah, terkeluarlah seketul daging busuk saudaranya yang diumpatkan tu. Tunai Allah Ta'ala bagi masa tu. Tu yang kadang-kadang bulan puasa ni macam-macam yang nak kita jaga. Antara kelebihan-kelebihan tambahan yang lain adalah bila berpuasa, pertama dapat mengurangkan berat badan bergantung kepada kaedah cara kita muntah darah waktu berbuka tu. Cakap tu itu orang ni. Kadang-kadang siang dah elok dah, kontrol. Inni shaimun, aku puasa. Puasa nak? Puasalah. Manalah tahu ABC, Allah bagi cuti, puasa. Menjelang petang, pukul 4 petang, dia dah mula dah singgah ke bazar-bazar Ramadan yang digazetkan. Bazar Ramadan yang terpanjang di Malaysia. Bazar Ramadan yang meriah, dia dah ada dah. Hari Senin pergi mana, Selasa pergi mana, Rabu pergi mana, dia dah ada dah. Dan bila dia buat ibadah-ibadah wajib, tawaf dan sa'i di bazar Ramadan. Dan setelah puas dia tawaf, setelah puas dia sa'i, dia melontar. Dia berbelanja zab tafufah, zab yon tafu, zab mutabak, roti john seorang sebatang. Macam mana roti john seorang sebatang gagrap. Togak. Macam mana makan macam tu? Jadi memang takkan kurus lah orang yang macam tu. Kan? Ada satu pejabat SUK di SUK Seremban, SUK Negeri Sembilan, dia buat pertandingan dalam pejabat. Timbang berat badan 2 hari sebelum Ramadan. Rekod kan? 15 Ramadan dia timbang balik, tengok siapa yang paling ringan sekali, nombor 1 sampai nombor 15 dapat hadiah. Dan grand prize dapat pada pemenang yang berat paling ringan, paling banyak turun 10 hari selepas Syawal. Baru betul. Tak, maknanya 15 hadiah awal dia akan bagi nombor 1 paling banyak turun berat badan sampai nombor 15 ke sampai nombor 20.
Maknanya tengoklah, yang dia turun 3 kilo, dia turun 4 kilo, turun 5 kilo. Siapa yang paling banyak turun? Dia bukan kira siapa paling ringan. Yang paling banyak turun berat badan dia, maka dia akan dapat hadiah. Nombor 1 sampai nombor 15. Tapi grand prize akan dapat siapa yang paling banyak turun berat badan dia setelah ditimbang semula hari raya yang ke-10. Maknanya dia nak suruh kita beringat pertandingan tu, beringat sampailah dia Syawal. Ini Syawal balas dendam. Lomang seorang sebuluh tau. Mana selagi tak cukup sebatang buluh ini potong-potong tu, dia tak berhenti. Jadi buka puasa kena hati-hati kawal. Jangan, kadang-kadang bulan Ramadan kita buka puasa makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Makan ni taufufah, mutabak seorang sekoping, kuih pek-pok, badak berendam, kuih kelopong, buah Melaka, semua balun, ikan semilang, ikan kelicekau, apa lagi? Teragak langsung pegang perut agaknya. Betul? Lepas tu makan sampai tersandar. Allah. Dia dah mulalah lupa nama dia siapa. Tak sadari lah tu maknanya. Nama pun dah terlupa. Kan? Begitu juga dapat mengawal penyakit bulan Ramadan ni. Kalau kita kawal betul-betul. Kemudian dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Dapat juga memberi rehat pada sistem penghadaman. Bergantung cara kita berbuka puasa. Dan juga dapat mengurangkan stres. Bulan Ramadan kurang stres. Sebab kita gerak, mungkin contoh nak pergi pejabat pun kita tak ada terkejar-kejar macam hari tak puasa. Hari tak puasa nak makan, siapkan makan anak ni tak payah. Sahur tadi dah makan. Lepas tu dah siap awal. Kadang-kadang sampai pejabat pun awal. Yang best tu semain zuhur boleh sampai awal. Sampai kat masjid. Bukan masjid daerah perginya. Tak mainlah surau dekat pejabat. Masjid daerah perginya. Zuhur dah masuk belum? Dia tanya imam, zuhur dah masuk belum? Punya awal dia sampai kat masjid. Nah, itu dia. Mengapa kita langsung tak boleh makan? Kerana pertama, nafsu hanya boleh dikawal dengan lapar. Nafsu waktu Allah Ta'ala ciptakan nafsu, Allah Ta'ala tanya soalan, kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab, aku, kau. Something tak something. Kau siapa? Aku siapa? Kau, aku dia tu. Kemudian Allah Ta'ala bakar dia selama 100 tahun nafsu ni. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Bawa pula kepada tempat sejuk 100 tahun. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Kemudian nafsu ini dilaparkan selama 100 tahun. Lepas dilaparkan, bawa keluar. Aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Baru dia sadar diri dia siapa. Jadi nafsu hanya boleh dikawal dengan lapar. Dan yang kedua, itu sebabnya kalau disebutkan, kalau tak mampu kahwin, Nabi kata berpuasa kan, Nabi kata. Nak kahwin tak mampu, duit tak ada, puasa. Sebab hanya dengan puasa dapat kawal nafsu kita. Dan yang kedua, kenapa kita kena puasa? Sebab nafsu ni ibu pejabat dia kat mana? Ibu pejabatnya di perut. Berpangkalan di perut. Itu sebab kalau kita puasa kita dapat kawal perut kita. Itu sebab orang dulu apalah hati perut engkau ni? Hati perut. Kenapa dia kaitkan dengan perut juga? Sebab ada nafsu kat sana. Dan tambahan Imam Al-Ghazali kata, orang yang membiarkan perutnya selalu kenyang, membiarkan perutnya selalu kenyang aja, maka dia akan dihinggapi oleh 5 masalah. Pertama, dia akan mudah ingkar kepada Allah. Makan terlalu kenyang sampai tersandar. Orang lelaki itu utamanya. Orang perempuan dah siap dah ni nak pergi tarawih dengan telakung. Bang, tarawih. Lalu. Jalan dulu. Isteri pun pergilah. Balik rupanya suami dah jalan. Dah jalan dekat ruang tamu tu. Mengangkang tidur. Jadi ular sawa. Itu masalah dia. Yang kedua, orang ini susah nak memikirkan keadaan orang yang susah sebab dia menyangkakan orang lain kenyang macam dia. Kata Imam Al-Ghazali. Ketiga,
hatinya susah nak diresapi hidayah dan benda-benda yang baik dan nasihat-nasihat yang baik susah nak terima sebab perutnya terlalu kenyang. Keempat, kata-katanya juga menyakitkan hati. Yang penting aku ada, penting aku dapat. Orang yang kenyang biasanya macam itu. Dan yang kelima, dia akan dihinggapi oleh penyakit. Jadi makna kata, ada masanya kita kena berlapar. Dan kena berlapar. Apa beza ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Ada dua. Pertama, dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala beritahu, amalan ibadah yang lain akan dilipat gandakan pahalanya antara 10 kali gandaan pahala hingga 700 kali gandaan pahala. Berlainan pula dengan puasa, kerana ibadah puasa itu adalah untukku dan aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah akan bagi ganjaran sendiri. Tak ada orang lain akan buat penilaian. Allah akan buat penilaian sendiri, Allah bagi ganjaran. Sesungguhnya orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanan hanya kerana aku. Allah Ta'ala beritahu. Orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Kalau dicabut nyawa, dia akan gembira, dia akan happy sebab meninggal dalam bulan puasa. Sebab dia sedang berpuasa dan dia meninggal oleh Allah. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa adalah sangat harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Saya ulang balik. Bau mulut orang berpuasa sangat harum di sisi Allah berbanding haruman kasturi. Jadi jangan saja-saja kau arahkan bau hangap mulut kau tu ke orang. Ada bau kasturi bang. Mak bau kau. Kan? Dia bau semacam kan. Macam itulah. Jadi makna di sisi Allah, Allah memuliakan orang yang berpuasa. Kalau kita tengok ayat tadi, la'allakum tattaqun, bertakwa ni meletakkan diri kita ni, merendahkan diri kita kerana Allah yang maha berkuasa berbanding diri kita yang serba lemah. Jadi apakah latihan takwa? Ada 4 latihan takwa. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut kita kepada Allah. Bulan puasa, benda lain yang biasa kita buat, kita takkan buat pada bulan Ramadan. Bulan puasa, kita biasa akan minum, dapat air zap minum. Air dah ready, mak minum, tak, dia tak minum sebab dia puasa. Dia dah ready dah, tengah bawa kereta, zap, berguling-guling air, air jagung malam tadi kau. Air jagung tu siap tulis, siapa minum jagung ini tidak akan haus 4 hari. Wah. Kebetulan nak jalan dekat jalan yang longang tak ada orang. Jalan belakang, dia tak ikut jalan depan, dia ikut jalan belakang. Jalan sawah tu ikut. Berhenti ikut jalan yang panjang, tengok kereta yang sana tu jauh lagi. Minum cepat, rebahkan seat. Ni saya ajar caranya. Tak ada orang pun dalam kereta, cermin gelap, tak ada orang pun dekat jalan tu. Tapi kita buat tak? Kita tak buat sebab takut kepada Allah. Kita orang lelaki kadang-kadang ada perangai nak sajukkan muka, buka peti ais. Buka peti ais, ternampak pula cendol malam tadi. Cendol tu siap terkeluar mi hijau tu. Siap macam melambai. Sini. Sinilah. Ni saya ajar cara. Ambil sudu, hirup habis-habis, jangan tinggal solai pun mi hijau tu. Serap, licin tonggangan, lepas tu basuh, cuci, tangkupkan, letak kat sinki. Jangan risau. Makhluk Allah bernama isteri, dia akan perasan. Bukan tadi ada cendol ke? Jadi pada ketika itu jawablah dengan tenang. Abang tadi buka peti ais nak tengok apa yang tak ada. Buka-buka, tertangkup cendol tu. Jadi abang tak nak lah nanti semut ke apa, abang dah kutip, abang dah buang dah elok-elok, abang dah basuh dah siap-siap. Sayang, jangan risau, okey? Itulah jawapannya. Tenang aja, jangan kelang kabut. Tapi kita buat tak? Tak, kita tak buat. Ada yang buat ke? Kita tak buat. Dan
Kita juga pada bulan Ramadan ini kita jadi lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Itu sebabnya kita takut dengan Allah. Yang kedua, latihan takwa, amal lebih tanzir. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Pertamanya sahur. Jangan ada lagi di kalangan kita yang dengan bangga sebut, aku memang dah biasa tak sahur, aku okey je puasa. Dia bukan masalah kau okey tak okey, masalah Nabi suruh, faham? Ramai sangat yang cakap macam tu. Ada tak? Pernah dengar tak orang cakap, aku memang puasa jenis tak sahur je. Kau jenis apa? Mamalia? Borok kat hutan? Cakap? Tak, Nabi kata makan sahur adalah makanan yang barakah, berkat. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Nabi dah pesan. Makan sahur makanan yang barakah. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kata orang-orang yang bersahur. Maknanya berselawat apa? Mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Tak nak ke? Makan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Walaupun hanya sebiji buah tamar. Dalam hadis lain, walaupun hanya seteguk air. Kan? Jadi sebelum tidur, buah tamar 3 biji, standby buah bantal. Air mineral letak tepi. Tidur. Jaga. Alamak, tak sempat. Sampai buah bantal. Gigit, koreh pula rupanya gigi. Tersalah. Zap, buah tamar. Gigi palsu pun sarbalah rupanya dengan buah tamar tu. Balakuk gusi kawan tu. Kan? Nak makan buah tamar, minum paling tidak. Mana tu takut tak sempat sahur, dah standby dah buah tamar. Macam tu. Ada juga orang sebut, I tak makan sangat lah buah kurma ni. Kau pijaan budak tu. Makanan sunnah kau kata macam tu. Betul tak? Memanglah kadang-kadang ada yang makan kurma tak sanap, sebab dia grade yang murah dia beli. Beli grade yang berbisik tu pun okey. Yang berbisik tu, you're so tired. Kau tengok tak lama lagi keluar iklan tu. Dah nazar air bunyinya, so tired. Pagi raya meninggal kawan tu. Nak tak dengar bunyi? Tiba-tiba bulan puasa keluar lagi lah, hidup lagi. Betul, jangan tinggal. Makan sahur pula, ada orang cakap, macam mana nak makan sahur Ustaz? Sebab bila kita bangun sahur tu, kita nak makan tu tak boleh. Betul tak? Wah, kita dah cakap dah, yang ni simpan yang abang nak makan pagi esok. Waktu sahur tu, muka masing-masing macam nak kono tinju. Sangat milo lelaki dan ni jadi macam ni. Lidah tu dah kojang. Yang anak tanya, ayah cakap apa ni? Dia kata, nak mamham-lam-ham. Rupanya kata, nak nasi. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita bangun, kita terus nak makan. Memang tak dapat. Kita bangun, gosok gigi, mandi dulu, segarkan badan. Lepas dah segarkan badan, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Lepas tu kau tengok kau punya poi waktu makan subuh, sahur tu. Satu lagi bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Bapak dia punya tegas. Azan, budak tu tengah mengunyah lado. Podeh bah. Malam karang minum. Bapak pula. Merah muka budak tu puasa. Berasap dia telinga. Tak ada lah. Kalau dia tengah makan, habiskan yang terakhir. Bukan habiskan pinggan terakhir. Yang dalam mulut itu. Habiskan. Kan cepat-cepat minum. Tak apalah, kita reserve masa cepat-cepat minum tu, gap sekali dah. Untuk anak tu bukan abah ha. Kesian budak tu baru belajar. Dan ada pandangan dalam mazhab Hanafi tu, dikatakan waktu azan tu berhenti adalah apabila waktu yang hujung la ilaha illallah. Dia kau dah Bilal tu panjang sikit. Tu
yang ada kita tengok ada orang setengah orang dia makan dia relax waktu orang azan kan. Sebab dia dah boleh habis lagi yang terakhir tu. Tapi kalau nak ikut sunnah Nabi betul-betul, berhenti waktu bila? Waktu imsak. Bukan waktu azan. Waktu imsak tu Nabi berhenti. Biasanya bila Nabi berhenti, Nabi sempat lagi mengaji, baca ayat Quran kurang kira-kira 50 ayat Quran yang biasa, bukan ayat yang panjang-panjang. 50 ayat biasa, kemudian azan. Maknanya ada gap lah. Kalau kita dah berhenti waktu imsak ambil sunnah Nabi, terasa pula tadi tokak tu ada kari lagi. Macam mana? Boleh tak minum? Boleh, minumlah masih ada masa. Itu tujuan ada berjaga-jaga tu, imsak tu. Kemudian pada waktu berbuka, sahur dan berbuka. Sahur kita disunatkan melewatkan sahur. Maknanya kalau sekarang subuh 6 suku, maka 5.45 tu kita makan. Adalah masa 10-15 minit. Kemudian kita niat, kita relax. Macam tu lah. Tak adalah minitnya kalau 6 suku tu 6 pek boleh baru kau kunyah. Janganlah seminit, memang tak pernah sabar lah kan. Melewatkan sahur bukannya pukul 7 pagi itu breakfast. Mengawalkan berbuka bukannya pukul 4 petang, itu high tea. Awalkan berbuka tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasum nabika amanna wa nasika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan. Ini tak dia dengar yang bunyi mikrofon dekat masjid tu. Pegang buah tamak tu, pegang. Stand by. Sup dia rumah dia yang pertama. Kat Kuala Selangor dia yang pertama. Allahu Akbar, kita yang pertama di Kuala Selangor. Tak adalah macam tu. Allahu Akbar, zam. Ini tak dia stand by. Anak pun menggigil di bawah tamak. Auzub, test 1 2 3 out, test lah, belum azan lagi. Dah tolan. Kau dah ganti balik. Siapa suruh kan? Satu lagi, waktu berbuka puasa memang Nabi pesan jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Berbuka makan dulu, paling tidak makan sikit, bukan makan dengan sesungguhnya. Kau makan dengan sesungguhnya takut waktu rukuk tarawih tu Allahu Akbar, kau tahan takut terkeluar channel kau makan maghrib tadi. Macam arwah abah saya, dia ajar anak-anak dia makan buah tamar, minum air masak atau minum air teh suam tu, minum, kemudian solat dulu. Dah solat pun baca ayat yang biasa saja, lepas bagi salam, doa, habis doa terus ke dapur balik makan yang berat pula. Itu pun cepat-cepat makan sebab nak bagi rehat cepat sebelum masuk isyak pula. Macam tu. Tu sebab kalau orang nak azan tu, dia dah minum dah, bismillahirrahmanirrahim. Dia minum, boleh azan. Allahu Akbar, ambil sunat berbuka puasa tu dulu. Tapi kalau kita Allahu Akbar, Allahumma lakasum nabika amanna wa nasika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, bismillah la barakatillah walhamdulillahi alamin. Makan buah tamar, diminum, dia pun salat Allahu Akbar. Todonga bunyi kat dapur tu. Seru. Zam. Todonga bunyi perjuangan di dapur tu menyodut siput sodut. Seru. Umai. Habislah siput ikan. Tah rasa tah tidak siput ni, Allah. Hai. Langsung semua maghrib 1 rakaat ya. Pergi dia ke dapur, ada ni tak siput tu? La ilallah, orang tua ni buruk tu perangai. Siput babi mah ada ni. Bini dah marah dah. Tak adalah. Kalau macam tu tak apalah, makanlah dulu. Ataupun pesan yang simpankan sikit siput sudut tu nak semayang dulu ni. Macam tu. Kan? Banyak bang yang risau. Ya. Kemudian apa lagi? Tadarus. Mengaji Quran. Tadarus ni kena sabar. Orang lain baca, orang lain semak. Kadang-kadang tak boleh nak sabar. Taruk bona kebangangan orang yang baca tu. Allazina amanu wa amila solat. La ilaha illallah, apa dia baca ni? Kak, ustazah pun hilang sabar tau kak. Allazina amanu. Baca balik kak.
Allazina amanu. Kak, pandang sini kak, pandang sini. Allazina amanu. Culik. Allazina amanu. Kak, cari. Allazi. Wah, dah tinggi suara dia dah. Allazina amanu. Culik. Marah ke Ustazah? Tak. Allazina amanu. Kak diam. Nah, yang lain baca. Dia tak tahan. Ada orang tu, akak tak dapat nak baca sekali tau. Akak join dengan grup tadarus tapi akak duduk tepi. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tapi kalau dah 5 tahun kau duduk tepi aja. Pergilah belajar. Pergi belajar. Faham? Akak bukan apa. Akak mengaji ni baca mengangkat. Orang lain elok bersela, akak mengangkat kenapa? Mengangkat dia mengaji ni pahala. Dia macam mantu juon kan. Parah. Tak adalah maksud akak-akak baca ni tak lancar. Memanglah sebab jarang baca. Sebab tak. Ni. Apa lagi? Sedekah. Nabi sangat suka bersedekah pada bulan Ramadan. Sedekahlah, lebih laju lagi Nabi bersedekah pada bulan Ramadan, maka kita pun kena selalu bersedekah pada bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Seterusnya adalah kita beribadah pada malamnya, iaitu yang paling popular top bulan Ramadan ni adalah tarawih. Ini dah mula dah. Kau nak semayang tarawih, suraunya bagus, dahlah 8, laju pula tu. Pukul 9 dah settle siap dengan tarawih. Hui, biar betik. Imam tu nurul apakan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Bagus imam ni weh. Inilah imam yang kita cari. Ramailah orang pergi ke surau tu. Yang ramai orang tak tahu. Dia bila sampai, ramai weh, itulah semua orang nak tahu. Dia orang semua tak tahu imam tu dah diimport bawa ke masjid. Yang tinggal di surau itu hanyalah imam lama. Bakal saf. Betul kau ni imam weh. Rasa yo dah. Allahu Akbar. Dia cakap betul kau ni imam weh. Aku rasa entahlah. Iyalah ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu senyap? Apa lah senyap imam ni weh? Ar-Rahmat peranjat makmum la ilaha illallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik batuk pula. Maliki yaumiddin. Yang belakang confirm salah surau ni tu. Itu baru isyak, belum tarawih ni tau. Kan? Dia relax je. Ada orang tanya saya, mana yang elok tarawih ni? 8 ke? 10 ke 20? Sebab di Negeri Sembilan ada yang buat 10. Di Negeri Sembilan dia buat tarawih 10 tu, setiap selepas tarawih dia akan balas, dia akan selang-seli dengan istighfar. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Allahu akbar. Sambung tarawih yang kedua. Tadi macam tu. Jadi mana elok? 8 ke 10 ke 20? Dah koma. Tiba-tiba darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dah macam tu. Ada suspend. Kau ingat ni cerita hantu mah. Mana yang elok? 8 ke 10, 20? Yang paling elok buat sampai 29 Ramadan. Aku tak tahulah 8 ke 10, 20. Sampai ke sunnah tak buat sebenarnya. Tak kisah 8 ke 10 ke 20. Yang penting kena ingat satu perkara. Adab solat sunat tarawih, ikut imam, mesti ikut bermula sampai habis. Aku tak main lah semayang dekat taman perumahan kita. Aku semayang dekat Masjid Shah Alam. Okay. Imam Mekah tahu. Tapi lepas 8 rakaat dia witir sendiri kat belakang. Ramai tak macam tu? Ramai. Tu adab kurang. Tu sebabnya nak ikut-ikut mula sampai habis. Tapi kalau ada orang yang memang betul nak sambung dengan solat-solat lain, dia tak buat witir. Witir ni penutup. Maka dia duduk je kat belakang tu. Dia tunggu je. Sebab balik nanti dia nak sambung witir. Dia nak sambung dengan solat-solat lain, kemudian dia baru tutup dengan witir. Dan kita kena faham, solat sunat witir adalah satu-satunya solat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi. Masalahnya kita buat witir waktu bulan Ramadan saja kadang-kadang. So jaga. Jangan nak kerja imam tu laju ke perlahan. Imam tu lambat tak apalah, kita relax lah. Duduk tu jangan cepat-cepat sangat bangun. Wah, tu ambil pandang. Satu line tak bangun. Satu saf tak bangun. Lambat. Macam tu kan. Orang perempuan dekat saf belakang tu kita tahu dah, dekat belakang tabir, belakang tirai tu. Dia memang tu dah. Dia nak dengar siapa imam malam. Betul tak orang perempuan? Allahu Akbar. Malam ni laju ni. Tiba-tiba Allahu Akbar. Habislah kita. Kan? Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, latihan takwa adalah qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan membazir. Bulan Ramadan macam saya cakap tadi, ada orang makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Yang paling merisaukan kita apa dia? Buffet Ramadan. Ada satu hotel tu, kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. 7 buah negara punya hidangan. Cuba bayangkan. 33 jenis air. 33 jenis air. Kalau kau minum semua tu, kau keluar pada hotel, kau lupa nama kau bin siapa. Mabuk dah. Dia masalahnya kita. Saya nak share tuan saya pergi makan ada sekali tu saya pergi ceramah dekat utara, saya singgah masuk dekat R&R Tapah. Kan ada restoran ayam goreng yang orang tua duduk kat depan tu. Yang rambut putih tu. Janganlah sebut, dia tak taja ceramah kita. Aku saja tak nak sebut. Restoran K. Itulah kan. Jadi bila saya masuk, saya ambil makanan. Ni nak ingat, ni nak bagi kesedaran kat kita lah. Saya nampak ada satu grup Mak Saleh, 4 orang duduk. Tapi saya ingat bukan orang putih, bukannya US, bukan UK lah. Dia cakap tu macam pelik sikit. Macam tu cakap dia. Mungkin Norway ke Germany ke tak tahulah. Jadi saya dengan assistant saya masa tu, kami berdua, kami saja makan dekat sebelah dia. Ingat nak dengar apa dia cakap? Rupanya bukan orang putih pun. Kita pun makan. Yang menarik perhatian saya, bila dah habis makan, dia orang angkat dulang masing-masing, ayam masing-masing, tulang masing-masing yang dah bersepah tadi, dia kutip, dia lap meja pakai tisu, dan kemudian dia buang dekat tempat sampah, dia susun tray. Saya tengok meja-meja lain pun sama. Biar je. Biar je. Hanya meja dia dan meja saya saja yang buat macam tu. Meja saya pun sebab lepas tengok dia buat. Betul ke tidak? Sebenarnya kita kena ubah cara kita dah. Malu kita.
Tu sebab macam kita makan buffet sebenarnya di hotel, orang putih kalau kita tengok cara dia, dia ambil makanan, zap, dah ready, tu yang dia nak makan nanti. Itu saja. Habis dia makan, maaf, tak cukup, nak lagi, baru pergi ambil yang lain. Duduk, makan lagi. Nak lagi, nak rasa tu pula, ambil rasa ni, duduk, makan lagi. Kita macam mana? Kita dasar maju ke hadapan. Kita tidak akan berpaling lagi. Tak mungkin ku berpaling padamu yang... Macam tu lebih kurang. Ambil zap. Ambil. Au, telangkau. Wah, zap. Ambil. Bila duduk dekat meja tu, perjuangan belum selesai. Ternampak pinggan kawan. Mana kau dapat kambing tu? Kambing tu menyuruk balik pintu. Cik luar tu, pergi nak beratur ambil kambing. Sudahnya bila letak atas meja, kita tengok pun kita tahu itu tak boleh habis. Fakta semua kena ingat angka ni. Sebelum PKP, 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Dan sebulan Ramadan 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Itulah buruk perangai orang yang berpuasa di Malaysia. Minta maaf cakap. Jadi kalau kita nak buka puasa tu, sebab saya beberapa tahun saya memang tak pergi bazar Ramadan ni, minta maaf cakap. Bukan kata kita tak nak support. Kalau nak support pun peniaga bazar Ramadan, support bukan makna kau beli semua Beli yang sadap saja. Beli yang rasanya ada rasa dan kita boleh makan. Dan tolonglah, mungkin hari pertama tak pandai bajet lagi, hilang ingatan. Kita beli mutabak 3 keping, roti john 2 batang. Kemudian bila buka puasa tu, sebatang aja habis, sebatang lagi tak habis. Besok jangan beli 2 batang lagi. Sebatang aja sunnah. Beli banyak sebab nak sedekah, tak apa. Tapi ingat syarat sedekah bulan Ramadan mesti sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka tu bukan sedekah, itu pelupusan sisa pepejal. Yang kau tak habis kau hantar ke masjid. Yang kau tak habis kau hantar ke surau. Memang betul lah dekat surau memang tunggu makanan tu, tapi kau tengok makanan yang dah kita tak nak makan, bila hantar kualiti ditengok bila sampai. Makanan orang yang dah tak nak, dia lain tau. Melainkan kalau kita beli sebelum berbuka dah hantar kat masjid, yang ni untuk masjid, lain. Itu sebab pentingnya qanaah berpada dengan sedikit, termasuklah membeli belah. Perempuan dalam kad ni dah penuh dah bang, tinggal nak tekan je. Nabi pesan hari raya, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tak semestinya beli baru, kan? Jangan membazir. Hari pertama apa, hari kedua apa, baju tidur. Oh, baju tidur lain, tudung ada yang tudung nak tidur tu sebelum tidur lain, tudung beraya lain, baju yang berkapak tu, yang kain payung butterfly bersayap baju dahsyat betul. Orang lelaki jadi mangsa sebab baju kena sama dengan anak-anak. Duduk kat sofa tu sebaris je. Comellah anak you dengan ayahnya sama. Yang amak ada fashion, ada cenia, ada contoh. Parah weh. Itulah dia. Kan? Jadi mana kata qanaah. Sebab firman Allah SWT surah Al-Isra ayat 27, barang siapa yang membazir itu adalah saudara dengan tahu. Ingat kan tak tahu. Dan sungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Dan yang paling penting sekejap saya nak pesan, pada bulan Ramadan ini tolong jaga ukhuwah hubungan kita dengan orang lain. Jaga ukhuwah, jaga silaturahim. Sebab kalau tak jaga silaturahim, kita memutuskan silaturahim, ibadah kita sia-sia. Buat apa ibadah pun Allah Ta'ala tak terima.
Buat apa kebaikan pun akan tergantung. Doa kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Jadi jangan kita nak gaduh. Kalau boleh minta maaf. Benda yang paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat adalah minta maaf dan memaafkan. Ada satu syarat untuk minta maaf dan memaafkan. Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syarat dia. Ya, tolong jaga. Nak Ramadan ni kita kena clear lah. Jangan nak bulan Ramadan ni jadi baik. Tapi bulan Ramadan kita kena menghayati semangat Ramadan tu menjadikan kita manusia yang lebih baik. Dan kadang-kadang puasa sebulan okey, sembahyang jaga, semua jaga. Pagi raya dah fail. InsyaAllah tahun ni kita boleh beraya. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi kalau beraya kita tak jagalah SOP syariah, bukan SOP COVID ni. Siapa yang boleh salam, siapa tak boleh salam. Dengan pakaian yang ngam-ngam bentuk badan. Dengan tudungnya jarang. Dengan baju pun nampak line semua nampak. Lelaki pula tu. Polik aku tengok. Jadi kita kena jaga. Jangan kita besok jadi muflis pahala. Tiba-tiba pagi tu semua habis. Nak pula kan. Yang banyak sekali korban bila tau? Kalau hari raya tu jatuh hari Jumaat. Perasan tak awal lelaki ramai tak sembahyang Jumaat. Hari ni Jumaat kau. Sengkelet kepala kau kan kau tahulah. Kalau kita tengok binatang yang berpuasa, ada 3 binatang yang berpuasa. Contohlah contoh. Pertama, ulat dalam kepompong. Dia duduk dalam tu berminggu-minggu dia berpuasa. Dia tahan dalam tu, akhirnya bila keluar daripada kepompong tu dia jadi rama-rama yang sangat cantik warna. Ayam yang mengeram telur. Hampir seminggu dia tak makan tak minum, dia mengeramnya. Orang dokek pun macam ni kopak dia. Dia melindungi telur tu. Dan apabila telur tu dah menetas, keluarlah anak ayam yang comel-comel. Begitu juga ular sawa. Bila nak bersalin kulit, dia berhibernasi tu, dia tak makan tak minum antara 8 ke 12 bulan menurut National Geographic Explorer. 8 ke 12 bulan tak makan tak minum ular sawa. So boleh bayang tak dia punya Allah Malakah Sumna dia macam mana? Itu yang lambu sekor dia boleh talan tau. Dia boleh talan manusia, dia boleh talan sebesar makhluk tu pun dia talan. Tapi hasilnya selepas dia 8 ke 12 bulan dia puasa tu, dia menghasilkan kulit yang sangat cantik. Dia tinggalkan kelongsong kulit lama tu berkilat, berkilauan. Makna nak beritahu apa? Seharusnya puasa ini menjadikan kita lebih baik. Bukan jadi lagi tahu. Jadi nak lagi baik ni, capailah, berusahalah mencapai kesempurnaan ibadah. Nak capai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak tahu belajar. Tak tahu tanya. Buat benda tanpa tahu hukum, sia-sia. Kena belajar. Kenapa tu? Sebab saya cakap kenapa puasa? Orang puasa lah. Puasa ni apa? Menahan diri pada lapar dan dahaga. Salah. Makan dan minum. Lapar akan lapar, tak dapat tahan memang akan lapar. Tapi tahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara boleh membatalkan puasa. Korek hidung batal tak? Dia tanya. Korek hidung batal tak? Boleh sekadar membersihkan. Bersihkan. Dah dia pun selema, selsema. Musim panas berkorak kawan tu. Sampai tu kau biar. Jangan korek. Kawan tu berjuntai-juntai macam ni. Kau apa kau tak bersihkan hidung kau? Sesungguhnya aku berpuasa. Kau janganlah berdatang kau fitnah pada agama kau ni. Bersihkan tak ada masalah. Pergi bazar Ramadan bergantung tak hidung tu. Berasin pula melakik kat pizza tu. Bertambah dia punya ramuan tu. Ngotor tu ustaz lah. Yang tak boleh kau jolok jari kau masuk dalam hidung kau tu sampai hilang mata hitam kau tu. Punya syok tu kan. Yang tu tak boleh. Faham? Yang pertama mesti dengan ilmu. Kena belajar. Jangan kita lepaskan. Dan bila kita belajar begitu, kita jangan lepaskan satu malam yang sangat hebat pada bulan Ramadan, iaitu malam 7 likur. Malam apa? Lailatul Qadar. Malam 7 likur nyalakan pelita.
Kenapa mak? Biar rumah kita terang, malaikat boleh nampak rumah kita. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau? Malaikat ni automatik dia akan berlumba-lumba turun, dia akan pergi rumah orang yang beribadah malam tu. Dikatakan malam Al-Qadar ni bermula bila? Selepas maghrib sampai sebelum subuh. Senang kan? Nabi suruh tumpukan 10 malam terakhir kan? Pada 10 malam yang last tu, apa kita buat? Kita tambah lagi amalan kita, iaitu kita cuba tambah sedekah kita. Macam mana buat? Contoh, kita pakat Liza, Mira, Julia. Mira ada Mira? Mira tak ada, tak datang. Maria ada? Fatimah? Mana Fatimah? Mana Fatimah belakang tu? Fatimah. Zaleha. Tak ada. Suzana. Kau nama kau apa? Parah betul nama kau ni. Fatimah, Mira tak ada. Suzana tak ada. Suliza. Zila. Mana Zila? Atau Zila belakang ke? Maknanya Fatimah, Zila, kemudian Suhana. Tak ada Suhana. Suraya. Mana Suraya? Tu Suraya, K3. Satu lagi Rogayah. Rogayah tak ada. Oh, nama muda. Tina. Sakinah. Safiah. Sufiah. Payah betul nama dia ni lah. Niza. Mana Niza? Ada Niza, Timah tadi, 4 orang tadi. Dia pakat 4 orang. Weh, kau ada duit berapa? Dia ada RM20, so ada RM30, so ada RM50, so ada. Dia beli apa? Dia beli mi kuning, dia beli mi hon, dia beli beras. So malam ni aku pergi rumah kau. Dia pergi ke rumah Niza tadi, masak nasi goreng. Nasi goreng bungkus-bungkus, dapatlah 10 bungkus contohnya. Hantar kat balai polis malam tu. Kan? Kemudian malam esok tu pula masak mihun. Masak mihun kat rumah Suraya. Pai pula mihun goreng jantan. Ada telur jantan lah. Hantarlah kat balai polis. Malam esok tu masaklah lagi kat rumah ni pula, hantar kat rumah anak yatim. Lepas tu hantar. Jadi 10 malam yang last tu ada je sedekah dibuat. Takkan tak kena satu malam pun. Al-Qadar. Satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam kak. 1000 bulan bersamaan, 83 tahun lebih. Umur kita pun belum tentu lagi sampai 80 tahun. Jadi kalau satu malam boleh cover, why not? Rugi kalau kita lepaskan. Sebab kita kena belajar. Kan? Malam Al-Qadar tu pula, paling tidak jangan tinggal tarawih dengan witir. Paling tidak. Buatlah yang terbaik yang kita boleh buat. Ya, itu yang pertama, mesti dengan ilmu. Yang kedua, mestilah ikhlas. Kalau kita beribadah, nak capai kesempurnaan ibadah. Yang ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai kita. Dan yang keempat, mestilah ada niat yang baik, iaitu lillahi ta'ala, baru dapat pahala ibadah. Kalau niat itu semayang sebab nak tunjuk kat orang, tak dapat apa lah. Ya. Jadi ingat ya, satu hari Nabi naik ke mimbar. Nabi sebut amin, amin, amin. Dan sahabat tanya, kenapa kau amin Rasulullah? Aku tak nampak pun ada yang berdoa. Sesungguhnya aku dengar malaikat Jibril berdoa. Dan salah satu daripada doa yang Nabi aminkan itu adalah, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita sia-siakan. Itu sebab kita buat ceramah marhaban ya Ramadan. Kita buat sebelum Ramadan supaya kita lebih bersedia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuatkanlah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.